وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita rafakkan penuh kesyukuran kepada Allah Ta'ala dengan limpah sebelumnya kita bersama juga pada pagi ini. Saya mencari, ya pun Ustaz, cari mana tak jumpa. Penat dah saya. Tak tahu sama ada tertinggal di pejabat ataupun rasanya macam bawa balik. Tak ingat pula. Okay, maaf semua di atas lambat masuk tadi. InsyaAllah kita akan sambung pada buku Syekh Abdul Qadir Jalani ini, Fathur Rabbani, menjadi kasih Allah Ta'ala. Yang mana pada hari ini kita akan masuk bab yang kelima, iaitu sebab kecintaan Allah kepada hambanya. Tapi clear tak suara Ustaz? Okay clear suara? Okay. Boleh Okay, sebelum kita masuk bab yang kelima ini, sebab kecintaan Allah kepada hamba-Nya, muka surat 48. 48, kita buat ulang kaji sedikit pada bab yang keempat, segera mencapai pintu taubat. Dalam bab yang keempat ini, Syekh Abdul Qadir Jalani telah memesankan kepada kita dan kita jaga pada muka surat 39, 41 ni, Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan jagalah tentang 16 perkara. Kalau kita tengok betul-betul ada 16 benda Ustaz dah catat di sini dalam buku dalam bab yang keempat itu. Yang pertamanya, capailah olehmu pintu kebaikan itu selagi ia masih terbuka untukmu. Maknanya capaikanlah pintu kehidupan. Sampaikanlah pintu kehidupan itu selagi ia masih terbuka untukmu. Kerana pintu kehidupan ini akan tertutup bila-bila masa lagi untukmu. Maknanya yang itu yang first, kita masih hidup lagi. Maknanya pintu kehidupan kita masih terbuka, maka rebutkanlah pintu kehidupan kita ini selagi ia masih terbuka untuk kita. Itu sebablah Rasulullah SAW juga memesankan kepada kita, tanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah kamu 5 perkara sebelum berlakunya 5. Iaitu syababaka qabla haramika. Masa kita muda ini sebelum kita tua. Wa faragaka qabla syughlika. Waktu kita lapang ini sebelum kita disibukkan. Yang ketiga, waktu kita senang ataupun waktu kita kaya sebelum kita miskin. Wa ghinaka qabla faqrika. Waktu kita kaya sebelum kita miskin. Kemudian yang keempat, waktu kita hidup sebelum kita mati kan. Wa hayataka qabla mautika. Masa hidup kamu ini sebelum tibanya masa kematian kamu. Ini antaranya lah benda yang perlu diambil perhatian oleh baginda Rasulullah SAW adalah kita rebut supaya kita tak ketinggalan, supaya kita dapat mengecapi kehidupan kita yang sebenarnya dalam keadaan orang yang beriman. Bukannya kita rebut kehidupan kita ini untuk mencari kemewahan sebanyak-banyaknya, bukan. Tapi kehidupan ini kita ini adalah untuk mencari taubat kepada Allah Ta'ala sebanyak-banyaknya. Pintu taubat itu masih dibuka bila kehidupan kita masih ada. Kemudian yang keduanya, lakukanlah kebaikan itu selama kamu masih mampu melakukannya. Maknanya buatlah baik selagi kita mampu untuk berbuat baik. Kerana apa? Inilah peluang kehidupan yang diberi kepada kita untuk kita melakukan sebanyak-banyaknya kebaikan. Kemudian yang ketiga, segeralah mencapai taubat.
segera mencapai pintu taubat dan masuklah kamu ke dalamnya selama ia masih terbuka buatmu. Maknanya bila kita masih hidup, pintu itu masih dibuka untuk kita bertaubat. Kalau nyawa di kerongkongan, maka di sana pintu taubat itu telah pun ditutup. Itu masa kita nazak ataupun masa kita nyawa di kerongkongan katanya kan. Apabila sampai apabila sampai sakaratul maut itu, maka tutuplah pintu taubat. Masa kita tengah cegas, tengah kata orang tu tengah dalam keadaan yang bagus sekarang ni, suka buga, masa ketika inilah kita kena gunakan pintu yang telah dibuka untuk kita, iaitu pintu taubat ini. Kemudian yang keempat, capailah pintu doa kerana pintu itu masih terbuka untukmu. Maknanya kita banyakkanlah berdoa kepada Allah Ta'ala, kerana doa itu adalah silahul mukmin, itu senjata kepada orang mukmin. Sebablah kalau kita di Malaysia ini jauh kan, untuk kita bantu Palestin, di samping kita kata waktu infak ataupun sedekah untuk Palestin, kita kena doa untuk Palestin, kunut nazilah hanya dengan doa supaya Allah Ta'ala tidak, kata orang tu, menghancurkan Palestin ataupun memberi peluang untuk Palestin bangkit semula, dan memberi kalau macam rakyat-rakyatnya yang terbunuh itu, memberi syahid kepada mereka kata kematian perang dalam keadaan perang tersebut. Itu doa itu penting sangat. Doa itu penting sangat. Doa anak untuk kebiasaan, doa benda itu kita menghadapi kehidupan dan sebagainya, perlu pada doa. Itu yang keempat. Kelima, bangunlah semula apa yang sudah kamu robohkan. Apa benda yang kita telah robohkan ataupun apa yang telah kita kata orang tu menyebabkan suatu perkara itu roboh, maka hendaklah kita bangunkan semula. Apa contohnya macam rumah tangga lah. Biasanya yang runtuh-runtuh ni rumah tangga, apa lagi berkaitan dengan disebutkan dalam kehidupan kita ini benda-benda yang runtuh kan. Sebab apa rumah tangga ini disebut sebagai runtuhnya rumah tangga? Sebab apa kita sebelum mendirikan rumah tangga kan, orang tua kita cakap baguslah kau untuk mendirikan masjid. Mendirikan masjid itu satu benda yang sangat dituntut. Diri masjid, bukan aku nak kahwin je. Itu istilah orang Melayu. Kita kahwin itu adalah mendirikan masjid. Maksudnya kalau kita gagal dalam perkahwinan itu, katakan kita merobohkannya. Maknanya kita bangunkan semula lah benda-benda yang teroboh ataupun dah roboh itu, untuk kita memulakan kehidupan yang baru. Kemudian yang keenam, perbaikilah apa yang telah kamu rosakkan. Perbaikilah, lebih kurang juga ni, bangunkan apa yang telah kamu robohkan, perbaikilah apa yang kamu telah rosakkan. Ini lebih kurang tapi mungkin perbaiki ni mungkin dari segi akhlak. Dari segi akhlak, kita perbaiki akhlak kita. Sebelum ni kita akhlak kita tu, kata orang tu selalu menyebabkan orang sakit hati. Maka kita perbaikilah supaya jangan kita terus merosakkan akhlak. Kemudian yang ketujuh, jernihkanlah apa yang telah kamu keruhkan. Jernihkanlah. Maksudnya kita lah kocak air tu kan, keruh kan. Hendaklah kita jernihkan balik. Kehidupan kita macam tu lah. Kehidupan kita ini menjadi, kata orang tu, dalang dalam satu perkara, kita lah menyebabkan benda itu keruh, maka hendaklah kita jernihkan. Itu dia katakan kembali. Maka dalam bab yang kelima nanti, Syekh Abdul Qadir Jilani menjelaskan dengan jelas lagi kepada kita tentang perkataan kembali itu. Apa yang dikatakan kembali di sisi Allah Ta'ala. Dan kemudian yang ke-8,
Ke-8, kembalikanlah apa yang telah kamu ambil dan kembalikanlah kepada Tuhanmu apa yang telah engkau larikan daripadanya tanpa izinmu. Ini apa dia? Kembalikanlah apa yang kita telah ambil tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya harta ni lah. Itu sebab orang-orang yang berada di Baitul Mal, dia berada di Baitul Mal, orang-orang yang berada di dana-dana wakaf, sumbangan dan derma ini, mereka itu adalah sangat, kata orang tu, bahaya sebenarnya. Kerana apa? Mereka menjaga harta Allah, menjaga harta Tuhan. May yuqridullaha qardan hasanah, iaitu barang siapa yang berpinjam kepada Allah Ta'ala dengan pinjaman yang baik, maka Allah Ta'ala akan balas pahala kepada mereka dengan balasan pahala yang berganda. Maksud apa? Segala apa harta yang kita telah sumbangkan berbentuk zakat ke, bentuk wakaf ke, derma ke, semuanya, bila terkumpul harta itu sebenarnya milik Tuhan dan milik Allah Subhanahu Taala. Siapa pengurus dia? Pengurus dia hendaklah mengurus harta tersebut dengan baik, dengan amanah, dengan jujur. Sebab apa? Bila kita tidak amanah dalam pengurusan harta Allah ini, itu yang dikatakan kembalikanlah apa yang kita telah ambil daripada hak Allah itu. Maksudnya zakat itu harta Allah untuk asnaf, ada 8 asnaf yang telah yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah asnaf-asnaf yang layak untuk menerima zakat? Kalau macam itu memang dia tak boleh, dia spesifik. Bila zakat ni dia spesifik, kita tak boleh nak kata orang tu buat yang bukan-bukan, kerana dia dah ada ketetapan asnaf yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau wakaf itu dia umum sedikit, tapi taklah kata orang tu menyeleweng daripada penggunaan dia. Ini semua adalah harta-harta Tuhan. Sebablah kalau macam pusat zakat ni ataupun Baitul Mal itu, dia kena tulis tu apa nama tu, pengurus harta Tuhan, pengurus harta Allah. Ini semua harta-harta Allah yang telah dipinjamkan oleh hamba-hambanya untuk diserahkan kepada orang-orang yang layak. Itu yang ke-8. Yang ke-9, janganlah kamu bermalas-malas kerana selamanya kemalasan itu akan membuatmu terhalang dan akan menimbulkan penyesalan di dalam dirimu. Ini satu juga bermalas-malasan. Kalau macam orang sekarang ini kita sebut sebagai apa? Healing, real healing. Healing ini disebutkan sebagai satu yang kata orang tu nak riliskan stres. Tapi kalau Ustaz Azhar itu berkata orang yang pergi healing ni sebenarnya orang yang mereng, orang yang gila, orang yang kemurungan. Biasanya mereka inilah orang yang pergi healing. Kalau orang yang normal, orang-orang yang sihat ni, kata Syekh, kalau kata Ustaz Azhar Idrus, mereka ini tak pergi healing. Kerana mereka bersama Allah Ta'ala dalam keadaan apa sahaja. Maksudnya itulah disebutkan bila kita healing tu kena bermalas-malasan. Kita tak nak buat kerja apa lah. Kita tak nak buat kerja apa, kita nak tengok pemandangan, kita nak berada di hutan lah, kita berada di tu, tak nak fikir hal kehidupan kita ataupun dunia kita lah, dalam kehidupan dunia kita. Itu dikatakan healing. Maknanya di sini yang dilarang kepada kita adalah jangan bermalas-malasan, kerana bermalas-malasan itu selamanya akan membuat kita terhalang dan akan menimbulkan penyesalan di dalam hati kita. Banyaklah kalau kita nak tafsirkan bermalas-malasan ini macam mana lagi. Maknanya bila azan itu kita malas nak pergi solat, dah hujung-hujung waktu barulah kita tergesa-gesa nak solat, itu malas juga tu. Kemudian apa lagi? Bermalas-malasan. Memang dia tak buat apa yang ditetapkan dalam kewajipan kehidupan dia. Kemudian
janganlah engkau berdoa dengan lidahmu sementara hatimu berpaling daripada Allah Al-Haq. Maknanya yang ke-10, janganlah kita berdoa hanya dengan lidah kita, bukan dengan hati. Maksudnya apa? Kalau kita janganlah kamu berdoa dengan lidahmu sahaja. Maksudnya apa yang kita pohon itu hendaklah kita fahami. Apa yang kita minta itu hendaklah kita fahamkan, fahami apa yang kita pohon. Jangan kita main sebut je doa kan. Sekarang ni kan orang hafal je kan. Orang hafal doa, rupanya apa yang dia hafal pun dia tak tahu kan. Itu yang bahayanya. Jika ada kesilapan dalam berdoa itu, minta celaka pula. Bukannya minta afiat, bukan minta baik ataupun minta Allah Ta'ala memberi keberkatan dalam kehidupan tapi dia doa, ya Allah celakakan aku, ya Allah. Itu bahaya maknanya kalau 40 kali dia minta celaka maka Allah Ta'ala turunkan celaka pada dia pula. Maknanya dalam kehidupan kita ini jaga bila kita berdoa itu hendaklah kita faham jangan berdoa dengan lidah saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berdoa dengan lidah saja ini maknanya kita faham apa yang kita doakan, tapi sekadar doa saja. Sekadar doa saja, tidak melalui hati kita. Kita orang tu tak menusuk di kalbu. Bukan melalui hati kita, bukan melalui kehendak kita. Kita berdoa adalah apa nama tu? Sebab kata orang tu memang bila lepas solat kena doa lepas solat kena doa maka dia pun tak berdoa dengan hatinya. Kemudian yang ke-11, jika kematian datang padamu maka engkau akan terjaga. Maknanya jika kematian datang kepadamu maka engkau akan terjaga. Bila kematian nak datang kepada kita baru kita menyesal itu kita takut. Baru ni kan adalah seorang perempuan ni, perempuan muda, dia minta Ustaz sign pengesahan untuk dia bernikah. Untuk dia bernikah. Lepas Ustaz cakap mana wali dah telefon 10 kali dah Ustaz, dia tak nak. Kenapa? Siapa wali ni? Ayah ni cakap dah kahwin lagi satu. Dah kahwin baru, kami semua ditinggalkan. Bila kami telefon, marah-marah. Masa akak saya kahwin dulu, kata dia, dia mewalikan akak saya. Lepas pernikah dia tak nak dah mewalikan anak-anak dia. Dah semua anak dia perempuan. Kemudian dia enggan. Tak apalah, cakap dia, kalau wali enggan, kita mohon ke mahkamah. Mahkamah boleh pertimbangkan untuk wali hakim. Tak apa. Di situ kan, kalau kita lihat di situ, dia cakap bila lah ayah nak sedar kan, tak apa, tunggu dia dekat-dekat nak mati, besok dia sedar lah. Tunggu dia dekat-dekat nak mati, besok tu dia sedar lah. Ustaz cakap dengan dia kan, kenapa Ustaz? Biasanya lah orang-orang yang sakit, kata orang tu yang berpanjangan, yang tak ada harapan lagi ni kan, bila keadaan di situ baru dia sedar akan kesilapan dia, kesalahan dia terhadap anak-anak, kesilapan dia terhadap keluarga dia, baru dia sedar. Itu sebab Syekh Abdul Qadir Jilani memang cakap kepada kita, jika kematian datang padamu maka kamu akan terjaga. Ya Allah, baru kita akan sedar dalam keadaan kita tak sempat sebenarnya untuk menyelamatkan diri kita daripada kecelakaan ataupun azab Tuhan. Itu yang bahayanya. Sedar tapi kita tak sempat untuk bertaubat. Itu bahayanya, sebab apa yang Nabi SAW telah mengatakan kepada kita dalam kehidupan kita ini, ad-dunya mazra'atul akhirah, faman zara'a khairan hasada ghibatan, waman zara'a syarran hasada nadamatan. Maknanya dunia ini, kata Rasulullah SAW, adalah tempat bercucuk tanam untuk kehidupan akhirat. Maka barang siapa yang menanam kebaikan, maka ia akan memetik kebahagiaan. Barang siapa yang menanam keburukan, maka ia akan memetik penyesalan. Ini yang disebutkan
dalam kehidupan kita ini, kita nak sesal ke kita nak bahagia. Bila kita nak bahagia, hendaklah kita menanam apa? Apa yang kita nak tanam? Ialah kebaikan. Bila kita tanam kebaikan, insya-Allah yang tumbuh itu kita akan kutip kebahagiaan. Bila kita tanam keburukan, maka yang kita kutip adalah penyesalan. Itulah yang yang kita kena jaga dalam kehidupan kita ini, sebab dia merupakan tempat kita menanam zara' khairan, menanam dalam kehidupan kita dengan baik. Okey, itu yang ke-11. Yang ke-12, malulah engkau kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Malulah engkau kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Ini Syekh Abdul Qadir Jilani pesan kepada kita. Maknanya malu ini bukan dengan orang je. Aib. Kalau kita cerita aib diri ni, kita malu kan. Bila orang mencerita aib, kita marah kan. Aib itu maksudnya benda yang maruah, berkaitan dengan maruah kita, yang orang pelekehkan. Itu aib. Maka bila kita tersebarlah cerita-cerita kita tentang benda ini, kita akan malu tak dengan masyarakat, dengan orang? Terutama sekali orang yang famous lah, macam kita ni siapa kita kan nak orang viralkan kan. Maknanya bila viral satu dunia tahu, maka di situ kita akan merasa malu kan. Tetapi malu itu adalah malu dengan makhluk. Tapi yang perlu kita jaga adalah malulah engkau kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Malu kepada Allah Ta'ala ini kita tak buat perkara mungkar. Malu kepada Allah Ta'ala ini kita tak buat perkara-perkara yang menyebabkan kemurkaan Tuhan. Malu kepada Allah Ta'ala ini ialah kita dengan melaksanakan segala perintahnya, dan melaksanakan segala perintahnya dan meninggal segala larangannya. Itu malu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang ke-13, janganlah kamu melalaikan masa-masamu, janganlah kamu menyia-nyiakannya. Maksudnya sama macam yang ke-9 tadi, jangan kita bermalas-malasan itu. Janganlah kita melalaikan masa-masa dalam kehidupan kita ini, janganlah kita mensia-siakan waktu. Kemudian yang ke-14, janganlah kamu menyibukkan dirimu dengan mengumpul sesuatu yang tidak dapat engkau makan. Janganlah kamu menyibukkan dirimu dengan mengumpul sesuatu yang tidak dapat kamu makan. Mana benda-benda yang sia-sia lah kita buat. Mana benda sia-sia yang kita laksanakan. Kemudian yang ke-15, janganlah kamu mengangan-angankan sesuatu yang tidak dapat engkau capai. Janganlah kita mengangan-angankan benda yang kita tak dapat nak capai. Apa benda kita tak boleh capai dalam kehidupan kita ni banyak. Banyaklah yang kita boleh tak capai. Rumah nak rumah banglo, kereta nak kereta Merc, kereta Volvo yang barulah. Kalau Volvo lama murah aja kan. Yang baru-baru semua tu semua harga 400-500 ribu kat atas. Keberangan. Tapi benda itu adalah jauh daripada kata orang tu kemampuan kita, jauh daripada kemampuan kita untuk memilikinya. Jangan kita berangan. Sia-sianya kita berangan benda yang macam tu kerana apa? Itu kata membuang masa. Kita tidak menyia-nyiakan waktu kita. Janganlah kamu mengangan-angan sesuatu tidak dapat engkau capai. Dan juga membangunkan, janganlah kita bangun sesuatu yang tidak mungkin engkau diami. Janganlah engkau membangun sesuatu yang tak mungkin engkau diami. Kalau semuanya itu akan menghalangmu daripada maqam Tuhanmu, maka benda-benda yang beginilah yang menghalang kita di sisi Tuhan kita, iaitu Allah SWT. Kerana kita ni suka sangat berangan-angan. Berangan benda yang tak dapat kita kumpulkan
Berangan kita benda yang kita tak dapat dicapai, berangan benda yang kita tak mampu untuk perolehi. Okay. Itulah 16 perkara utama yang telah disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani tentang perkara itu. Kemudian dalam muka surat 42 itu Syekh juga mengingatkan kita supaya yang perenggan yang last 40 surah 42 dalam engkau sentiasa ingat akan mati dan bersikap sabar atau atas segala bencana, bersikap sabar atas segala bencana serta bertawakallah kamu kepada Allah. Maknanya 3 benda ini adalah 3 tahap yang sangat penting dalam kehidupan kita, iaitu sentiasa ingat akan mati, yang pertama. Yang kedua, sabar atas segala ujian, sabar di atas segala ujian yang diuji pada kita. Yang ketiga, hendaklah kita bertawakal kepada Allah dalam semua keadaan. Bila kita bertawakal itu, dah tentunya ada usaha kita, dah tentunya ada ikhtiar kita yang lain. Maksudnya kita berikhtiar dulu, lepas itu kita bertawakal. Jangan kita bertawakal saja tanpa ikhtiar. Apa lagi? Contohnya macam kita nak menjalankan kehidupan ini supaya kita hidup bahagia dengan anak-anak dan keluarga kita. Tapi kita tak, kata orang tu, ikhtiarkan benda-benda yang baik. Ikhtiarkan benda yang baik tu maksudnya kita bercakap dengan mereka dengan percakapan yang kata orang tu baik-baik. Tidak tidak ego, apalagi tidak bercakap yang menyebabkan mereka itu terguris hati dan sebagainya. Itu kita tawakal. Lepas tu bila kita dah bercakap baik, kita dah itu kita bertawakal kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, bahagikanlah aku dalam kehidupan ini. Ya Allah, janganlah engkau robohkan kembali rumah yang aku bina ataupun masjid yang telah aku bina ini, ya Tuhan. Semua sekali kena berdoa kepada Allah Ta'ala supaya kita dapat menjalani kehidupan dengan baik. Dan akhir sekali dalam bab yang keempat ini, saya menegaskan, kita tengok pada muka surat 46 itu, tahukah kamu bahawa untuk mencintai Allah itu diperlukan beberapa syarat yang mesti dipatuhi. Tahukah anda bahawa untuk mencintai Allah itu diperlukan beberapa syarat yang perlu dipenuhi. Apa dia? Sebahagian daripada syarat-syarat cinta kepadanya ialah yang pertama, mentaatinya. Mentaati Allah Ta'ala. Kita ini adalah di antara orang yang mentaati Tuhan dalam perkara-perkara yang ghaib. Allazina yu'minuna bil ghaib. Allazina yu'minuna bil ghaib. Itu orang-orang yang beriman dengan perkara-perkara yang ghaib. Antara perkara yang ghaib kita ialah kita beriman dengan baginda Nabi SAW tanpa kita berjumpa dengan dia, tanpa kita melihat wajahnya, tanpa kita bersama dengan dia, tapi kita beriman dan yakin dengan Nabi SAW dengan sebenar-benar keyakinan. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai rakan-rakan dia. Rakan-rakan dia. Aku sangat rindu kepada rakan-rakan aku. Itu Nabi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kamilah rakan-rakan kamu. Tidak, kamu adalah sahabat-sahabatku. Rakan-rakanku ialah mereka beriman kepada aku tanpa melihat dan berjumpa dengan aku. Tetapi keimanan mereka sangat utuh. Keimanan mereka sangat tebal. Sehingga mereka ini sanggup berkorban nyawanya demi agamaku, demi Islam, demi aku. Rasulullah SAW kata, mereka ini sanggup melakukan apa saja demi aku. Mereka inilah yang aku sangat rindu. Itu Nabi sebut kepada kita yang belum lahir lagi, tetapi Nabi SAW telah mengiktiraf kita sebagai rakan-rakan dia. Maknanya, kalau kita nak mencintai Allah Ta'ala, yang pertama adalah hendaklah kita mentaatinya tanpa kita persoal. Mentaatinya maksudnya kita tanpa kita persoal. Kenapa Tuhan tu aku bangun pagi-pagi ni tu solat subuh, susah menyusahkan, betul lah. Apa lagi? Aku penat-penat tengah-tengah hari ni, patutnya bolehlah tempat aku tidur kan ni, kenapa Tuhan suruh semayang lah ni? Semayang kita persoalkan.
Bila perkara yang berkaitan dengan ketaatan itu jangan kita persoalkan. Jangan kita persoalkan kenapa. Kita kena tunaikan apa yang diperintahkan tanpa kita mempersoalkan. Itu yang bagus. Kalau kita nak kata-kata bertanya itu untuk mengukuhkan lagi kata orang tu keimanan kita, keyakinan kita, itu tak apa. Tapi kalau kita nak malas, bermalas-malasan, itu tak boleh. Kemudian yang keduanya, serta tidak merasa tenang di sisi selain daripadanya. Maknanya pertama taat, kemudian kita tak berasa senang kalau di sisi yang lain atau Tuhan-Tuhan lain lah. Kata orang tu, orang-orang ni cakap macam ni, macam tu kan, kita rasa macam jijik kita. Bila mengatakan ada Tuhan yang bagus, jijik kita mendengarnya, kerana kita tahu bahawa kita ada Tuhan yang maha mencipta, yang maha berkuasa, yang mencipta segala-galanya. Kita beriman, ini juga perkara yang ghaib. Kita beriman dengan perkara yang ghaib tanpa kita melihatnya, tanpa kita merasainya, tanpa kita memegangnya. Itu yang kita beriman dengan Tuhan. Kita hanya beriman dengan sam'iyat. Sam'iyat ni maksudnya kita mendengar lah. Daripada hadis, daripada Al-Quran tentang keimanan ini, kita beriman. Ini yang kata sam'iyat. Kita mendengar. Bukannya kita melihat. Bukannya kita memegang. Tetapi hanya mendengar aja kita dah beriman dah. Ini katakan iman sam'iyat. Iaitu serta tidak merasa tenang di sisi selain daripada Allah Ta'ala. Merasa tentram bersamanya, serta tidak merasa keberatan untuk tetap bersamanya. Maknanya yang pertama taat, kemudian merasa tenang di sisi Allah, dan merasa bersamanya. Kemudian yang ketiga, berasa tentram bersamanya, berasa tentram bersamanya. Kemudian serta tidak merasa keberatan untuk tetap bersamanya. Itu di antara syarat. Syarat kita untuk mencintai dan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya. Taat, penentu tak selesa kalau tak bersama Allah, mana apa-apa pun Allah, apa-apa pun Tuhan. Kemudian sangat betul-betul merasa tenang ketika menyebut nama-nama Allah. Kemudian betul-betul dan tidak merasa keberatan dan tetap bersama Allah SWT. Itu sebablah kalau kita lihat orang-orang Palestin, kenapa dia dalam keadaan begini dia masih lagi senyum, dia masih lagi tidak lari daripada negara dia, walaupun diteruk kata orang tu, dilempar bom oleh Yahudi ni, tapi mereka tetap tenang, mereka tetap lawan. Kerana mereka tahu bahawa bila mereka mempertahankan negara mereka dan agama mereka, Tuhan tetap bersama dengan mereka. Walaupun mereka kecundang, tetapi disambut oleh payung-payung emas, oleh kata orang tu kenderaan-kenderaan yang hebat-hebat oleh Allah Ta'ala di atas pembagian dia. Sebablah orang yang mati syahid ini jangan kau sangka bahawa mereka itu mati, sebenarnya mereka itu hidup. Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Orang ini kalau kita lihat jenazah mereka yang elok-elok tu, janganlah lihat yang dah hancur-hancur kan. Yang elok-elok tu kita lihat senyum, kita lihat tenang, macam dia hidup lagi, macam dia hidup lagi, tak melihat macam dia mati. Kemudian yang akhir sekali, kita lihat penengah bawah tu, Syekh Abdul Qadir Jalani berkata, tetaplah engkau untuk sentiasa redha dengan Allah dalam keadaan petaka, celaka atau sengsara. Tetaplah engkau untuk sentiasa redha dengan Allah dalam keadaan celaka ataupun sengsara, dalam keadaan miskin atau kaya, dalam keadaan kesusahan atau kesenangan, dalam keadaan sihat atau sakit,
dalam keadaan baik atau buruk, ketika boleh memperolehi yang engkau kendaki atau tidak. Maknanya apa sahaja dalam keadaan yang kita hadapi tu, maka hendaklah kita sentiasa redha dengan Allah. Kehidupan kita lah, kita tengok kehidupan kita, ya Allah, aku dah berusaha banyak, ya Allah, kenapa aku susah lagi, ya Tuhan. Ni kita kena redha. Ini ujian Allah Ta'ala nak bagi kepada kita. Kita kena usaha lagi. Itu yang kata bertawakal lepas tu. Kita usaha, kita bertawakal. Kita usaha, kita bertawakal. Semoga Allah Ta'ala memabulkan doa-doa kita. Menerima kerja-kerja yang kita laksanakan. Kadang-kadang kenapa Tuhan tak bagi kita lagi kebahagiaan itu, bukan tak bagi sebenarnya tuan-puan, tetapi dia tangguhkan. Ditangguhkan untuk kita. Mungkin dia akan bagi pada selepas kematian kita di hari akhirat besok. Itu kita tak tahu kan. Maka di situlah kita kena redha je lah, senyum je kita. Walaupun miskin, dalam keadaan hidup yang susah, dalam keadaan hidup yang sengsara, dalam keadaan kita menerima malapetaka ataupun benda-benda yang kata orang tu hujan-hujan yang teruk-teruk ni, hujan-hujan teruk-teruk, kemudian dalam keadaan kita sihat atau sakit. Dalam keadaan kita sihat pun kita kena redha dengan Tuhan, sakit pun kena redha dengan Tuhan. Semua keadaan kita kena redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sihat ini, macam mana redha dengan Tuhan? Kita kena aktif lah dalam kehidupan kita dengan memberi dakwah kepada orang, mendengar ilmu, aktif. Kita aktif dalam kehidupan kita dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan benda-benda yang baik-baik. Benda-benda yang baik-baik, bukannya buat jahat. Kita bila kita sihat, kita nak buat jahat. Bila sakit, taubat. Tak boleh. Okey, itulah apa yang kita sebutkan dalam bab yang keempat ini, benda yang kita patut ketahui, apa yang kita telah pelajari. Boleh kan tuan-puan? Bila kita dah belajar ini, kita tengok balik apa yang kita belajar, kita fahamkan. Janganlah kita baca je, ya, tak faham macam mana ni buku ni. Buku ni nak faham macam mana. Okey, kita masuk bab yang kelima, pasal 9 dia 28 sikit lagi. Boleh masuk bab yang kelima ni. Sebab kecintaan Allah kepada hamba-Nya. Tajuk dia sebab kecintaan Allah kepada hamba dia. Wahai hamba, adakah peribadatan, yakni pengabdianmu terhadap al-haq, berikanlah penyembahanmu dan ambillah semua keperluanmu dengan secukupnya. Engkaulah hamba yang melarikan diri daripada Tuhanmu. Kembalilah kepadanya. Rendahkanlah dirimu terhadapnya. Tunduk kepada perintahnya dengan melaksanakannya. Tunduk kepada larangannya dengan menghentikannya. Bersabar serta pasrah dengan semua ketentuannya. Apabila semua ini telah engkau sempurnakan, maka telah sempurnalah penyembahanmu kepada pemeliharamu, dan datanglah kepadamu kecukupan daripadanya. Allah Ta'ala berfirman, Alaihissallahu bikafin abdah. Bukanlah Allah sudah cukup, bukankah Allah sudah cukup untuk melindungi hamba-Nya. Surah Az-Zumar ayat 34. Maknanya apa? Kita selalu bertaubat, kita sebab apa? Astaghfirullahalazim kan? Ya Allah, aku bertaubat kepada-Mu, ya Allah, ampunkan dosa aku. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tubna ilallah wa raja'na ilallah. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Itu kita selalu zikirkan, kita selalu sebut dalam zikir-zikir kita, tubna ilallah, kami bertaubat kepada Allah, wa raja'na ilallah, dan kami kembali kepada Allah, wa nadimna, kami menyesal
ala ma fa'alna, apa yang telah kami perbuat. Maknanya apa? Yang kita nak sebutkan sini yang kedua tu kan, wa raja'na ila Allah, dan kami kembali kepada Allah. Kenapa kita sebut kami kembali kepada Allah? Itu yang Syekh Abdul Qadir Mujani mengatakan bahawa engkau ini hamba yang melarikan diri daripada Tuhannya. Tentu daripada Tuhanmu. Engkau ini adalah hamba yang melarikan diri daripada Tuhanmu. Maka hendaklah engkau kembali kepadanya. Itu waraja'na ila Allah, dan kami kembali kepada engkau ya Allah. Maknanya kita telah jauhkan diri kita kepada Tuhan. Kita jauh je. Pertama kita tobat. Ya Allah, kami bertobat ya Allah. Tobat ni apa? Menyesal lah apa yang kita telah pun perbuat. Tobat ini juga dikatakan istighfar. Mohon ampun. Ya Allah, kami mohon ampun ya Allah. Kami bertobat ya Allah. Tobat dah tak nak buat. Itu orang Melayu kita cakap kan. Tobat dah tak nak buat. Takut dah. Tobat tak nak buat. Maksudnya apa? Dia dah berniat bahawa dia meninggalkan perkara-perkara yang jahat itu. Kemudian tapi bila kita bertobat, kita akan sebut wa raja'na ila Allah. Kenapa kita nak kembali kepada Tuhan pula? Kerana kita dah jauh daripada dia. Kerana kita telah melarikan diri daripada dia. Sebelum-sebelum ni kita tak rujuk kepada Allah. Rujuk ini kembali lah. Macam orang yang bergaduh, suami isteri cerai pisah. Bila dah bersama balik, dah kata orang tu dah suka, rujuk. Rujuk itu adalah kembali kepada bini kita lah. Kita rujuk. Tapi kalau dengan Allah Ta'ala juga sama juga. Waraja'na ila Allah, dan kami kembali kepada engkau ya Allah. Kenapa? Kerana kita dah melarikan diri daripadanya. Okay, apabila pengabdianmu kepadanya sudah diakui, maka dia akan mencintaimu dan mengukuhkan kecintaanmu terhadapnya di dalam hatimu. Mententeramkan kamu dengannya dan mendekatkan kamu dengannya sehingga engkau menjadi orang yang redha terhadapnya dalam segala keadaan. Maknanya, bila kita dah benar mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala ini, dan Allah Ta'ala telah mengakui tentang pengabdian kita kepada dia, maka Allah Ta'ala ini akan mencintai kita. Dan mengukuhkan kecintaan kita ini terhadapnya di dalam hati kita. Macam mana tu? Bila kita dah buat perkara tersebut, kita dah bertaubat, kita dah menyesal, kita kembali kepada Allah Ta'ala, kita melaksanakan apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang, kita tak buat dah, kita kembali kepada Tuhan, kita beribadah, berzikir banyak-banyak. Mungkin masa dia lama lah. Tak adalah kata orang tu sehari 2 hari ini terus Allah Ta'ala terima. Tidak. Mungkin dalam masa sebulan, mungkin 2 bulan, Allah Ta'ala tengok kita punya istiqamah kita. Allah Ta'ala tengok kita punya kata orang tu berterusan. Bila kita bangun malam ini berterusan, kita bangun malam. Tak ada masa kita bangun malam ni sebab apa? Sebab nak terkencing malam. Bila nak terkencing, kita masuk bilik air, duduk, kita semayang lah. Tapi kalau tak bangun macam tu, kita tak solat. Tu Allah Ta'ala mungkin tak istiqamah lah. Tak istiqamah. Kalau kita nak istiqamah, kembali kepada Allah Ta'ala, barulah Allah Ta'ala akan nilai. Bila Allah Ta'ala dah redha kepada kita dan mengakui cinta kita ini kepadanya, maka dia akan mencintai kita. Bila Allah Ta'ala mencintai kita, apa yang Allah Ta'ala akan buat? Dia akan mengukuhkan cinta kita ini kepada dia, kepada Allah. Dan dia akan memastikan bahawa cinta ini tidak kata orang tu tidak ikhlas lah. Cinta yang ikhlas kepada Allah Ta'ala. Memastikan cinta itu adalah cinta yang ikhlas kepada dia, dan dia yang akan memberikannya kepada kita. Itu sebab dia sebut kepada kita, hendaklah kita banyak doa. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik
wahai Tuhan yang membolak-balik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, maka hendaklah engkau ya Allah tetapkan hatiku ini kepada agamamu dan ketaatan kepadamu. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi, tetapkan hatiku ala dinika, atas agamamu, dan juga ala ta'atika, di atas ketaatan kepadamu. Mana Tuhan akan buat apa saja kepada diri kita, kitalah yang mohon kepada dia supaya Allah Ta'ala ini memberi ketenteraman kepada kita untuk bersama dengannya. Kemudian dia akan mendekatkan kita ini dengannya, dengan Allah Ta'ala, sehingga kita menjadi orang yang redha terhadapnya dalam segala keadaan. Aku ni dah buat baik kepada engkau, ya Allah, kenapa susah lagi hidup aku? Tak perlu dah dia cakap macam tu. Dia tahu dah. Ya Allah, aku terima kasih kepadamu, ya Allah, kerana memberi aku kehidupan, ya Allah. Walaupun aku susah, ya Allah, tapi aku tetap kekal dalam menghadapi kehidupan, ya Allah. Berilah ruang kepada aku, ya Allah, untuk aku tetap cekal dalam menghadapi keadaan ini. Itu yang kita perlu dalam doa-doa kita. Bukannya kita tidak redha terhadap ketentuan Allah Ta'ala. Bukannya bila kita taat kepada Tuhan, buat baik kepada orang ni, kita nak hidup senang saja kan. Tak juga. Kadang Allah Ta'ala uji kita juga dengan kehidupan susah. Susah tapi kita rasa tenang, kita rasa redha dengan Tuhan. Malahan kalau kita tengok para sahabat kan, dia takut untuk menjadi orang yang kaya, orang yang senang. Takut. Kenapa? Kerana nanti harta itu akan dipersoalkan Tuhan tentang penggunaannya. Adakah menggunakan cara yang baik ataupun sebaliknya. Itu dia takut. Tapi kita ini tak. Kita nak benda-benda ni untuk menjalankan kehidupan. Kita cakap kan. Tapi sebenarnya melalaikan hidup kita. Okay. Andainya bumi ini terasa sempit bagimu, nescaya dia akan melapangkannya. Jika semua pintu terkunci buatmu dengan keluasannya, maka engkau tidak akan marah kepadanya. Dan kamu tidak akan mendekati pintu yang lain. Kamu juga tidak akan makan daripada makanan yang lain. Sebagaimana yang berlaku kata Nabi Musa AS ketika Allah Ta'ala berfirman tentang dirinya yang berbunyi, وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ. Dan kami haramkan, cegahkan Musa daripada menyusu kepada perempuan-perempuan yang mahu menyusukannya sebelum itu. Surah Al-Qasas ayat 12. Ini juga cerita tentang kehidupan Nabi Musa AS dengan ibunya. Yang mana Nabi Musa ini telah pun dihanyutkan oleh ibunya di Sungai Nil. Di Sungai Nil, sehinggalah sampai ke depan istana, ke istana Fir'aun. Kemudian diambil oleh isteri Fir'aun. Isteri Fir'aun ni Aisyah, apa nama isteri Fir'aun? Asyah, isteri Fir'aun Asyah telah pun mendukung Musa dan kemudian dia bercakap dengan Fir'aun untuk menjaga Musa ini. Musa, bila isteri dia Asyah telah memegang kanak-kanak ni, Fir'aun tengok je lah. Fir'aun tengok je dengan mengangguk je lah, dia mengangguk je. Dan Asyah terus menjaga dia, tapi Musa ini dalam keadaan yang menangis-nangis. Musa dalam keadaan menangis kerana kelaparan. Panggil lah ibu-ibu yang boleh menyusukan baby. Panggil, semua Musa tak nak. Musa tak nak menyusu dengan ibu yang sudi untuk menyusukannya. Itulah ketentuan Tuhan. Allah Ta'ala tetapkan wa harramna alaihil maradi'a min qabl. Kami haramkan, yang cegah Musa daripada menyusu kepada perempuan-perempuan yang mahu menyusukannya sebelum itu. Maksudnya dengan doa ibu dia ni, dengan doa ibu dia supaya dapat bertemu dengan Musa kembali, telah pun memberi peluang kepada Ibu Musa untuk kembali datang ke istana untuk menawarkan diri bagi menyusukan Musa. Apabila Musa
apa nama tu, didokong oleh ibunya sendiri, ibu kandungnya, dan disusukan, Musa terus nyusu dan tertidur dengan kenyang dengan susu tersebut. Maka di situ Aisyah telah pun mengambil ilmu Musa untuk menjadi ibu susuan kepada Nabi Musa. Padahal ibu dia sendiri, itu ketentuan Tuhan. Allah Ta'ala telah haramkan kepada Musa untuk menyusu kepada perempuan yang lain yang sudi menyusukannya, kerana susu ibu dia sahaja yang boleh dia minum. Walaupun kita lihat di situ kesusahan lah, kesusahan kepada Musa dengan kelaparan, dengan menangis, dengan bukannya dalam masa sehari dua hari keadaan tersebut berlaku, tapi mungkin 2-3 hari Musa menangis kerana tak makan, tak minum. Aisyah, isteri Fir'aun pun dah apa nama tu, susah hati lah, susah hati. Semua orang dia panggil tak nak nyusu, tak nak minum. Keadaan macam mana? Di situlah Allah Ta'ala tentukan kepada hamba dia, walaupun susah nanti dia akan senang. Lalu Musa disatukan oleh ibunya senang dan Musa pun senang. Tapi tanpa pengetahuan Fir'aun lah. Tanpa pengetahuan Fir'aun, tanpa pengetahuan ibu Musa, isteri Fir'aun itu Aisyah. Begitulah Allah Ta'ala sebut kepada mereka yang dipilihnya, mereka ini akan dapat apa yang ditentukan oleh Allah SWT. Maksudnya kita ini kalau kita belum dipilih Allah Ta'ala itu, banyaklah kita berdoa. Kalau kita dipilih oleh Tuhan itu, adalah jalan-jalan yang Allah Ta'ala akan bagi kepada kita. Contohnya lah, kalau kita belum lagi dipilih untuk pergi haji, kalau kita belum dipilih untuk pergi haji, kita kena sedia je lah, bersedia doa. Janganlah kita tak bersedia. Contohnya apa bersedia tu? Kita kena ada duit dalam tabung haji kita dalam 15,000 ke 20,000 dulu. Bila kita ada duit dalam tabung haji kita 15 ke 20,000 dulu, kita berdoa lah, ya Allah, moga-moga ada masa, ada peluang untuk kita mengerjakan haji. Jangan kita tawakal aja tanpa ada usaha. Sebab apa? Walaupun mungkin 50 tahun akan dapat pergi haji. Kalau orang daftar sekarang ni mungkin beberapa ratus tahun lagi buat dia dapat giliran kan. Tapi kita yakin kepada Allah Ta'ala, ya Allah, jemputlah aku untuk mengunjungi Baitullah-Mu ya Allah, dan juga menjarahi Nabiku ya Allah. Kita letak dalam tabung haji kita 15 ke 20,000. Maknanya yang boleh melayakkan diri sekarang ni berapa? Kalau sekarang ini minimum 20,000, kita letak minimum lah. Tengok minimum berapa kita akan letak di situ. Sebab apa? Di akhir pemilihan tersebut ada orang menarik diri. Tabung haji ini dia akan random je. Siapa yang ada duit dah dalam tabung haji, maka dia akan panggil. Dia akan bagi peluang kepada kita yang lambat lagi nak pergi haji ni. Walaupun kita lambat pergi haji tapi duit dah cukup sekali. Kadang-kadang rezeki kita tak tahu di mana. Doa, tawakal. Doa dan bertawakal. Jangan kita doa aja tanpa tawakal. Tawakal tu adalah usaha kita yang kita dahulukan dengan ikhtiar. Usaha yang kita dahulukan dengan ikhtiar. Jangan kita kosong saja doa kepada Tuhan tanpa ikhtiar. Tak boleh. Tak boleh. Itu di antara keperluan yang kita kena faham dalam kehidupan kita ini. Kalau kita betul-betul tak ada duit kan, tapi kita berdoa, ya Allah, itu rezeki kita lah. Kalau tiba-tiba ada orang sponsor kan, itu rezeki kita. Bukan tak ada kadang-kadang kan, tapi Tuhan tak menyuruh kita buat gitu. Tuhan menyuruh kita bersama dia, sabar dalam menghadapi bencana, sentiasa ingat mati dan bertawakal kepadanya. Tawakal itulah yang kita kena usahakan dengan ikhtiar. Jangan kita tawakal saja. Kita kena dahulukan dengan ikhtiar. Apa ikhtiar kita? Kalau macam anak nak suruh berjaya dalam peksa, ikhtiarnya ialah kita sediakan dia kelas-kelas
tuition untuk dia faham lagi. Anak dia pula rajin, barulah dia ni. Kalau dia tawakal sahaja tanpa ikhtiar, maka itulah kegagalan dia akan didapat. Okey, InsyaAllah kita akan sambung pada muka surat 49 ini, iaitu pada perenggan Tuhan kita adalah maha mengasihi, maha menyaksikan segala sesuatu, menghadiri setiap sesuatu. Kita akan sambung pada minggu yang akan datang. Doakanlah mudah-mudahan kita dapat menyambung tentang kitab Syekh Abdul Qadir Jalani ni, sebab banyak kalau kita baca betul-betul faham betul-betul ni, seronok buku kitab ni seronok kitab ni, sebab dia Syekh Abdul Qadir Jalani ni dia mengajar melalui hati dia, ilmu dan hati, dan juga pengalaman dia takarub dengan Tuhan. Ini adalah pengalaman Syekh Abdul Qadir Jalani yang takarub dengan Allah Ta'ala. Dia seorang wali, waliullah, seorang ahli sufi, seorang pengamal tarikat. Pengamal tarikat ni adalah pengamal zikir kepada Allah Ta'ala. Dia memang hebat. Syekh Abdul Qadir Jalani yang merupakan cucunda Nabi SAW yang ke-10. Cucunda Nabi SAW yang ke-10. Dan beliau adalah di antara orang yang berkahwin usia lewat 51 tahun baru dia berkahwin. Dan ramai cucu-cucu dia dan juga anak dia mewarisi tentang apa yang dibawa oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Kalau kita tengok tausiah yang dilaksanakan ini, ada juga dalam negara kita yang Al-Jailani itu, kalau ujung Al-Jailani itu cucunda Syekh Abdul Qadir Jalani, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ada pertanyaan tak sebelum kita memulakan kelas tajwid? Sebelum kita mulakan. Okey. Ustaz membuka ruang persoalan sebarang kemusykilan, dipersilakan ya jemaah sekalian. Jika ada apa-apalah Ustaz soalan ke apa yang nak ditanya kan. Benar soal Ustaz tadi jelas Jelas Ustaz. Yes. Ustaz punyalah mencari earphone. Ya. Hari ni penat rasanya mencari earphone mana. Dia nampaknya diam je Ustaz ni, macam tak ada soalan dah, jelas lah kot. Jelas. Dan kita selepas ni kita ada lagi lah kuliah tajwid beginners untuk para jemaah sekalian, dan kita akhiri dulu Ustaz. Tak perlulah, kita teruskan lagi Ustaz ya. Dan tajwid ini terus sambung kepada Ustaz. Silakan istiqamah dalam majlis ini. Terima kasih para jemaah sekalian. Terus silakan Ustaz. Terima kasih Puan Zainon. Masih lagi bersama dengan kita. Okey. Kita